Dan masa bergerak balik tu memang ada dengan senjata api, dia katakan M203 bersama kami. 6 grenade bomb dan 60 butir peluru M16 yang dalam kereta tu balik tu, dan melepasi beberapa roadblock lah. Ui, simpan kat mana tu? Dekat bonet. Oh, lalu roadblock. Ya, lalu roadblock. Tapi buat muka toya je lah istilah dia. Muka toya, tapi dalam Allah je yang tahu. Masa ambil tu, masa tu lah baru digari. Masa saya serah diri di Balai Polis Kajang, di Balai Polis Bandar Baru Wangi, dia ambil saya tanpa digari. Sebab dia kata masa tu dia bahasakan diri kan abang, abang tak gari kau sebab kau datang serah diri. Okey lah. Tapi selepas dapat surat yang saya ditahan di bawah SA tu, masa tu ada polis lain datang, kemudian dia bagi, okey, saya akan gari kamu dia kata. Dan dia pakaikan spek hitam. Jangan lupa saksikan perkongsian saya, pengalaman saya ketika di dalam Al-Ma'unah, dan juga pengalaman saya ketika di penjara di Eksklusif Bersama Syahril. Tunggu. Semangat juang yang tinggi untuk menjadi pejuang agama telah menjerat ahli Al-Ma'unah di bawah Seksyen 121 mengisytiharkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali lagi dalam program Eksklusif Bersama Syahril. Terima kasih kepada pembaca dan juga penonton Esok Awani. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe channel Tanah Berdaulat TV. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya membawa seorang bekas pengikut kumpulan Al-Ma'unah. Beliau pernah dipenjarakan akibat kesalahan yang dibuatnya, dan kini beliau kembali kepada masyarakat dan beliau ingin mendidik masyarakat supaya jangan terlalu taksub dengan satu-satu ajaran. Dan yang menariknya, beliau telah pun muncul dengan buku yang menceritakan pengalamannya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih atas jemputan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang daripada berapa? 29 orang? Ya, 29 orang. Dan Ustaz adalah yang tergolong dalam golongan yang mana? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di dalam penjara. Kena sebab tak? Tak ada sebab. Nasib baik, alhamdulillah. Tapi 10 tahun pun orang kata dah cukup menyeksakan lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini bukanlah kali pertama saya bersama Ustaz Khairul Arifin, Khairul Anwar, tapi mungkin ramai juga yang belum mengetahui cerita Ustaz Khairul. Baik, Ustaz, malam ini kita akan bercerita tentang buku yang Ustaz hasilkan. Ni, tuan-tuan kalau tengok, buku berjudul Al-Ma'unah, Syahid Itu Mahal Harganya. Al-Ma'unah, Syahid Itu Mahal Harganya. Kalau ikutkan penglibatan saya dalam Al-Ma'unah ni asalnya kerana minat seni mempertahankan diri. Itu peringkat mula, kita minat seni mempertahankan diri, dan memang dari peringkat sekolah saya memang dah menyertai silat. Join silat habis sekolah, terhenti sebentar, kemudian dalam alam pekerjaan tu terjumpa pula iklan Al-Ma'unah tu dalam akhbar. Dan yang menariknya saya untuk menyertainya adalah kerana kaedah pembelajaran dan teknik mempertahankan dirinya tu agak unik. Kerana apa yang dikatakan unik, yang boleh saya katakan unik, iaitu mempertahankan diri tanpa ada sebarang sentuhan. Tu yang uniknya tu. Tu yang jadi kita ini macam teringin kita nak belajar kan. Macam ni tak payah sentuh ni, melambung sana melambung ni. Kalau zaman sekolah dulu nak kena tumbuk pun nak kena tepis. Ada sentuh. Tapi yang kali ni dia kata dalam penerangan dalam yang saya baca iklan tu, tanpa ada sentuhan, cukup dengan sekadar ada gerakan tertentu, musuh tak sempat sampai dan dia boleh rebah. Kata nak belajar ni. Pada akhirnya saya ambil keputusan untuk pergi ke pejabatnya sendiri di Meru Kelang. Dan di situ saya berjumpa dengan arwah Amin ni lah. Dan ketika itu dia dalam keadaan yang
pakaiannya biasa je, macam orang biasa, tak nampak macam gah sebagai guru saya kata. Oh, asalnya keluar paper dia keluar iklan Iklan dalam surat khabar. Jadi jumpalah Amin. Saya jumpa, saya tengok dia penerangan dia tentang kaedah yang diajar dalam menggunakan teknik pernafasan, ada zikir-zikir tertentu, kemudian ada proses-proses lah untuk mendapatkan supaya dia kata ini adalah bentuk tenaga yang dikeluarkan daripada tubuh kita, dan daripada tenaga itulah yang akan boleh menyebabkan musuh tu jatuh. Ada terang lah dari segi dia punya penerangan tu lama juga. Kemudian dia kaitkan tentang ni sebagai satu kaedah untuk kita orang Islam ni ada seni mempertahankan diri. Jadi kalau berlaku sesuatu, kalau katakan musuh orang nak kacau keluarga ke apa, kawan-kawan kita ada protection diri untuk pertahankan diri kan. Itu dah satu dia terangkan. Kemudian saya terperasan satu benda yang nak menguatkan untuk kita menyertai tu, ada satu sijil dekat dinding dia tu, sijil pendaftaran dengan JAIS masa tu. Jadi apabila saya nampak sijil tu, saya kata okey ni okey lah kot kan. Maknanya pertubuhan ni tak ada masalah kan. Jadi kita pun tak fikir panjang masa tu, zaman tengah muda lagi. Orang kata tengah semangat nak belajar lagi kan. Kita pun daftar dan seterusnya saya ikutlah beberapa siri-siri latihan dibuat di belakang rumah dia. Sehinggalah sampai satu ketika dia punya climax dia yang kejadian di Bukit Jenalik tu. Ustaz, masa masuk Al-Maunah tu, ajaran tu kena bayar ke? Ya, kena bayar. Berapa banyak Ustaz? Masa tu bayarannya seingat saya RM170 seumur hidup. Yang untuk pergi latihan apa semua ni? Tak ada bayar. Tak payah bayar lah. Tak bayar Sekali je lah. Sekali je bayar. 170. Okay. Semua hidup lah. Itulah cerita background macam mana Ustaz boleh terjebak dengan kumpulan Al-Maunah. Ya. Apa yang terjadi pada tahun 2000 berapa tarikh tu? 2000 bulan Julai tahun 2000. Julai tahun 2000. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya rentetan peristiwa itu tidaklah jadi dengan dirancang sebenarnya. Maknanya tanpa planning. Masyarakat tak boleh nak terima benda tu berlaku tidak dirancang. Pastilah dirancang. Dan pastilah ada pakatan dan perbincangan di antara ahli untuk melakukannya. Tapi pada hakikatnya tak jadi macam tu. Memang tak ada plan langsung. Tak ada plan. Itu yang hebat dari satu sudut lah kita boleh kata hebat ketua ni kan. Dia boleh plan, orang kata mission impossible jugalah peristiwa tu kan. Tapi tanpa ada perbincangan dengan anak-anak buah dia. Tanpa ada, sebab saya sendiri pun saya tak tahu benda tu nak jadi. Jadi proses tu sebenarnya nak berlaku pun dia melalui beberapa proses lah, bukan mudah juga nak sampai ke situasi sebenar tu. Kalau ikut, saya boleh ringkaskan sikit lah. Kalau ikutkan ahli-ahli Maunah ni sebelum nak ke Bukit Jenalik tu, pada peringkat awal dia berikan orang kata tarbiyahnya lah, bentuk tarbiyahnya. Dia kata kita ni perlu ada persediaan untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan berlaku kat Malaysia ni, serangan daripada orang-orang luar. Sebab kita tak nak, dia kata tak nak terjadi seperti mana di Ambon ketika itu, zaman tu. Masa tu Ambon apa semua di kan, Bosnia, di Chechnya, tak nak jadi orang Islam ni ditindas, diiniaya. Jadi sekurang-kurangnya kita yang belajar ni diberi pesan kepada anak buah, yang belajarnya ada seni mempertahankan diri. Paling-paling tidak kita dapat selamatkan keluarga sendiri. Kan? Tu peringkat mula. Peringkat seterusnya dia beritahu kepada kami, okay, sekarang ni dia dah mula bagi gambaran lah. Mungkin Malaysia ni akan berlaku sesuatu. Tak tahulah serangan daripada mereka ke apa. Kebetulan orang kata nak menguatkan cerita itu kan, masa tahun 98 ada isu politik tengah kuat kan. Jadi dia cuba kaitkan mungkin negara luar akan masuk campur urusan politik kita. Dia kaitkan begitu. Jadi kita ni yang dengar ni kata tak boleh jadi, kena buat persiapan. Kan? Takut akan ni Amerika masuk serang kan. Jadi kita bersungguh-sungguh masa tu dah dia punya persiapan kita ni bukan sekadar untuk mempertahankan keluarga, tapi lebih kepada nak menjadi seorang pejuang pula. Orang kata dia beritahu supaya kami ni bakal menjadi barisan saf-saf depan yang akan mempertahankan negara apabila berlaku sesuatu dalam negara. Jadi saf depan. Saf depan. Membantu ke pasukan pertahanan Malaysia ni. Kata kita lagi seronok lah, tak apalah, memang itu yang kita nak kan. Jadi seorang pejuang. Dah lepas tu beberapa fasa berikutnya dia beritahu pejuang ni, kelebihan pejuang seorang pejuang agama adalah mati syahid. Masa itulah digambarkan tentang kelebihan syahid.
orang yang mati syahid ni, mereka ni tidak mati, malah hidup di alam roh sana dengan diberi rezeki yang istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda tu dimainkan, dia ceritakan tentang hadis Al-Quran, tentang hadis kelebihan orang yang mati syahid. Jadi masa itulah bermulanya kita ni anak-anak buah yang bercita-cita untuk mati syahid pula. Tu yang kata syahid tu mahal lah kan. Jadi dah mula dah semangat, berpersiapan nak menjadi seorang pejuang, dah bercita-cita untuk mati syahid. Rupa dia bakar semangat kita tu. Amin bakar semangat kita, rupanya ada tujuan lain yang dia nak buat. Jadi bila jadi kat Bukit Jenalik, saya tidak nak perincikan kisah tu sangat, sebab dah banyak apa saya kongsi. Apa nak tahu kena baca buku juga kan. Baik, apabila dia mengisytiharkan jihad, bila dia isytihar jihad nak menentang kerajaan, nak menjatuhkan kerajaan, masa itulah dia kata turning point kepada ahli anak-anak buah ni. Baru macam terkejut. Dulu kata sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang bakal berlaku di Malaysia. Tetapi sekarang ni tiba-tiba kita pula yang nak mencetuskan masalah dalam Malaysia pula. Nak menjatuhkan, nak buat huru-hara dalam Malaysia. Tu dia kat situlah apabila dia mengisytiharkan jihad, mula berlaku perpecahan di anak-anak buah. Dah terbahagi kepada beberapa golongan. Masa tu dah sampai kat Bukit Jenalik. Itu Bukit Jenalik dah. Jadi nak proses nak sampai ke Bukit Jenalik tu memang dia ada latihan. Ya. Latihan nak jadi pejuang. Kemudian dia dah ada bagi gambaran. Dia kata kita ni sampai satu tahap akan ada kerjasama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia. Maknanya Al-Ma'unah akan mengajar tentera ilmu dalam Al-Ma'unah, dan tentera akan ajar kita orang cara menjadi seorang orang yang boleh menggunakan senjata, apa semua tu, latihan. Betul. Itu gambaran yang diberikan. Win-win situation lah sebenarnya. Sebab yang kita tak menjadi peliknya, sebab Al-Ma'unah di Indonesia memang ada buat proses begitu. Dengan kerjasama tu dengan ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan. Al-Ma'unah di sana. Sebab Al-Ma'unah ni asalnya di Indonesia. Jadi proses tu dah berlaku di Indonesia. Jadi Amin kata tak mustahil akan berlaku di sini kerjasama tu. Jadi bukan setakat anak-anak buah ni akan diajarkan ilmu silat Al-Ma'unah, malah dia orang ni ada kelengkapan. Kalau jadi je senjata dah tahu nak pakai dah. Macam mana. Jadi gambaran seperti itu dah beli awal. Jadi apabila berlaku di Bukit Jenalik, kalau ikut prosesnya, apabila dia dah bagi masa tu secara ringkasnya persiapan untuk masuk ke camp tu kan, dia dah bagi dia. Masa dalam kepala saya ketika kejadian tu, saya kata dah mula ke proses kerjasama dengan tentera ni? Kan, kenapa tak beritahu awal? Dah kita kerja tak ada cuti. Baru saya pun dapat kerja, saya ingat dalam seminggu ke 2 minggu itu baru dapat kerja kan. Kata memang tak boleh nak cuti lah, kita terpaksa potong nak pergi. Jadi dia buat tu yang masa peringkat masuk camp tu, gambaran kami adalah itu adalah proses latihan ketenteraan. Tapi saya dah mencurigai apabila proses masuk ke camp tu, apabila ada satu part dalam camp tu, apabila senjata yang di dalam store tu dipotong rantainya. Apabila potong rantai, saya dah berdetik dalam hati, ini bukan macam latihan. Saya kata dah sesuatu kalau benda betul tak kena. kerja sama, pasal apa nak kena potong-potong rantai kan? Di situlah ada rasa dah tak sedap hati saya. Lebih-lebih lagi apabila selesai masuk dalam camp tu semua, kedua-dua camp tu, bila balik saja dekat Bukit Jenalik, Amin pun mengisytiharkan jihad nak jatuhkan kerajaan. Saya pun dah macam, ya Allah, ini bukan kecil punya hal lah ni. Dalam kepala yang saya ingat masa tu, saya nak keluar daripada grup ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni cerita menarik. Sewaktu peristiwa Jenalik itu, Ustaz adalah antara mereka yang terawal ataupun satu-satunya yang melarikan diri. Betul Ustaz? Yang keluar lah istilahnya, yang keluar. Selepas kejadian senjata telah diambil semua kan di camp, balik di Bukit Jenalik dan Amin mengisytiharkan jihad untuk menjatuhkan kerajaan. Kemudian dah dekat tengah hari sikit. Dekat tengah hari saya dipanggil oleh Amin. Amin memanggil saya, dia kata, Khairul, anda kena balik KL, isytihar jihad dekat internet. Oh, balik ke KL isytihar jihad melalui internet. Nak mengatakan Ma'unah ni nak buat jihad lah. Okay. Jadi bila dia kata macam tu, bagi saya ini satu peluang nak keluar daripada situ. Okay.
Jadi bila dah cakap macam tu, kita pun riak muka kita tu nampakkan rasa setuju dan seronok lah nak buat. Padahal dalam hati kata, peluang ni nak keluar ni. Dan dalam proses saya bersiap-siap nak keluar, saya tanyalah, Ustaz, Ana ni balik dengan siapa? Hantar ni nanti kejap-kejap nanti. Ana cari orang. Dia kata, okey, kita pun siap-siap. Lepas tu dia panggil balik. Okey, hantar ni balik dengan 2 orang lagi, tapi ada tugas lain tambahan. Ada tugas tambahan. Tu yang dia kata kena tembak kasbut dengan gun stop tu. Amin mengarahkan Ustaz pergi tembak kilang kasbut. Yang 2 orang ni bersama saya ni akan laksanakan tugas tu. Tugas tu adalah tembak kasbut dengan gun stop. Kilang kasbut dan gun stop, insyaAllah. Ya, betul. Alright. Kemudian apabila dah kata okey balik bertiga. Tapi saya dah tak sedap hati dah. Sebab kerana tugas ni nak pergi nembak ni. Kan? Dah tentu kita balik tu dengan senjata api. Jadi dah siap-siap saya pun sebenarnya lagi 2 orang ni saya pun tak berapa kenal. Sebab kalau ikutkan Al-Maunah yang berkumpul di Bukit Nyalik, saya cuba flashback sikit. Kami ni berkumpul atas dasar masa tu panggilan kursus. Kursus ke Bukit Nyalik. Jadi panggilan kursus ni ke semua negeri akan ada terlibat. Mungkin daripada Perak, ada Terengganu, Kelantan apa semua. Jadi hubungan kita dengan ahli-ahli lain ni tak berapa rapat. Jadi bila diarahkan balik bertiga tu, saya tak berapa kenal. Jadi kita nak meluahkan isi hati kita pada 2 orang ni pun kita masih sedikit bimbang. Takut mungkin dia orang kuat ke, kan? Nanti kalau kata kita meluahkan rasa tak puas hati ke, dia pergi report dengan ketua ke, kan? Jadi saya pun senyap, okey tak apalah. Kalau nak balik 3, ikutlah sekali 3. Dan masa bergerak balik tu memang ada dengan senjata api, dia katakan M203 bersama kami. 6 grenade bom dan 60 butir peluru M16 yang dalam kereta tu balik tu dan melepasi beberapa roadblock lah. Ui, simpan kat mana tu? Dekat bonet. Lalu roadblock. Ya, lalu roadblock. Tapi buat muka toya je lah istilah dia. Muka toya tapi dalam Allah je yang tahu macam mana perasaan kita kan. Dah balik-balik nak lepas, alhamdulillah lepas sampai KL tu, itulah proses menembak tu bermula lah. Dia berhenti ke Masjid Subang tu. Yang seorang tu sebenarnya mahir menggunakan senjata sebab dia bekas rotu dulu kan. Dah siap pergi ke Federal Highway tu, berhenti tepi, buka tingkap nak tembak lah. Tiba-tiba tak boleh. Jam. Jadinya bila tak boleh, saya cakap lah jangan buat lah, tak payah buat. Mungkin senjata ni rosak, saya kata kan. Kita balik je lah. Sebabnya saya kata biar tak buat langsung. Kita risau lah kan. Risau. Jadi dia kata okeylah kita tak jadilah nak buat sebab tak function benda tu. Takut kan tarik-tarik meletup, kita jalan tiga-tiga. Balik rupanya balik ke pejabat Maunah di Kelang tu. Saya dah tak tahan, dah penat, saya tidur. Rupanya yang seorang tu pergi repair. Repair apa? Repair senjata yang tak function tu. Lepas tu dia kejut saya, dia kata, senjata dah elok lah, jom kita pergi buat. Sudah. Dia nak buat juga. Nak buat juga. Okey. Lepas tu saya pun fikir macam mana nak melak bersama dengan dia orang. Jadi saya kata, okey macam ni lah. Sebabkan Ana ni ada tugas yang Amin bagi. Ni kita separate lah. Entah naik kereta lain, Ana naik kereta lain. Masa tu dia kata, okey. Dia pun kata okey tu kita dalam hati senang lah. Mana aku tak join dengan dia orang lah. Jadi dia orang pergi tembak ke Carlsberg. Kilang tu kena jana kuasa blackout. Itu tembakan tu sebiji-sebiji ke macam rembo? Dia M203 tu dia petik sekali dia pergi sekali. Jadi tak tahulah berapa kali dia orang tembak sebab saya tak bersama dengan orang. Masa tu dia orang je lah pergi. Dia Ustaz dah inilah. Sebenarnya cerita detail tu saya tahu masa saya dalam tahanan. Masa saya sasat. Jadi polis cerita balik lah kena jana kuasa. Yang dia kena stout tu, dia orang tembak 2 das tak meletup dua-dua. Kemudian dia orang dapat arahan terbaru untuk serang tembak pula ke Batu Cave. Lepas tu saya tak tahu apa cerita lah, kita dah terputus hubungan. Macam tu lah sehinggalah saya serah diri di polis. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita mukadimahnya di mana selepas itu saya difahamkan Ustaz Khairul serah diri. Menyerah diri. Dan kemudian berlakulah satu proses pembicaraan yang agak panjang. Ya, betul. Baik, kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu apa pula terjadi selepas itu.
Baik, kita kembali sekali lagi. Tadi dalam 15-20 minit yang pertama kita dengarlah background macam mana asalnya Ustaz Khairul boleh terjebak dengan kumpulan Al-Maunah dan bagaimana beliau dapat keluar sewaktu peristiwa jenalik itu sehinggalah beliau menyerah diri pada pihak berkuasa. Baik, Ustaz, dundang berapa lama perbicaraan yang Ustaz lalui? Kes tu kena Julai tahun 2000. Kemudian lebih kurang sebulan juga dalam tahanan ISA. Selepas selesai di ISA, dibebaskan dan ditangkap semula. Dia sempat bebas berapa hari? Tak ada bebas kejap je. Dia umum kat depan tu, kamu dibebaskan dari ISA dan kami tangkap semula. Alamak. Dapatlah merasa bebas beberapa saat. Beberapa saat je. Ambil syarat je. Tapi yang lawaknya ketika itu, masa dia umum tu, kamu dibebaskan. Kawan saya kat sebelah tu, Alhamdulillah. Lepas tu kata, ditangkap semula. Astagfirullah. Okey. Kan, Allah, kejap je dan bebas kan. Mula-mula Alhamdulillah. Astagfirullah. Kena tangkap balik kan. Jadi tangkap semula tu untuk direman dalam proses untuk pembicaraan mahkamah. Jadi start daripada selepas bulan tu pembicaraan mahkamah tu berlangsung bulan 8. Lepas tu saya tak sempat lama bersama dengan yang bicara lama-lama ni. Sebab saya pada Disember tahun 2000 tu saya mendapat tawaran daripada penakwa raya untuk buat pengakuan salah. Itu pun konflik juga tu, nak ngaku tak ngaku, kan. Lawyer saya kata you kena ambil offer ni. You lawan, dua je pilihan yang you ada. Sama ada kena gantung ataupun kena sepanjang hayat. Kita pun berbelah bagi, nak ngaku tak ngaku. Kita dah lah tak buat kan. Kan? Kita nak ngaku akhirnya saya pun tanya pendapat mak, tanya pendapat Tuan Guru masa tu Ustaz Rondin lah. Arwah almarhum Ustaz Rondin, tanya pandangan dia kan. Akhirnya diorang cadangkan supaya ikut je kata peguam. Diorang lebih mahir perundangan kan. Mungkin diorang dapat baca dah apa yang akan ending punya prosedur mahkamah tu jadi macam mana. Akhirnya saya pun ambil keputusan, kita pun buat istikharah. Saya buat ambil ambil offer tu lah. Offer tu ambil tu yang saya kena 10 tahun. 10 tahun. Kemudian tu yang berbaki yang nak lawan kes tu dia orang berlangsung lagi dekat setahun juga lebih. Dalam setahun juga lah. 10 tahun tu lepas tolak diskaun cuti apa semua, kira berapa lama Ustaz berada dalam? 6 tahun 8 bulan saja. 6 tahun 8 bulan. Di satu penjara saja? Satu penjara. Kajang saja. Itulah rumahnya. Itulah rumahnya. Baik. Ini cerita menarik sebab apa? Dalam buku ni saya difahamkan Ustaz ada sentuh mengenai pengalaman di dalam penjara ni. Betul. Ini daripada orang yang biasa yang tak pernah rasa lokap apa semua, tiba-tiba masuk ke penjara. Baik, apa yang terjadi Ustaz dalam penjara ni? Dia sebenarnya sesuatu yang tak pernah tergambar, tak pernah terfikir, tak pernah terlintas. Itulah yang terjadi pada saya. Bukan saya, kawan-kawan yang lain jugalah. Sebab kalau kita antara sembang-sembang saya lah di kalangan banduan kat dalam tu kan, dia orang kata, dia orang yang biasa buat jenayah ni, dia orang merasakan bahawa kaki sebelahnya sudah ada di dalam penjara. Sebab dia orang buat jenayah, dia orang tahu silap sikit ke dalam lah perginya. So bila dia katakan dah bersedia. Kita ni tak bersedia apa-apa. Tak pernah tergambar pun nak pijak jejak kaki dalam penjara. Jadi mulanya rasa masa tahanan SA lah. Tahanan SA tu dia punya suasana tu lebih kepada duduk seorang-seorang. Sebabnya kalau boleh saya kongsikan sikit. Pertama kali ditahan di bawah SA tu, saya dah tergambar bila dia kata dia keluar satu surat, kamu ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dia ada section, dia ada beberapa pilihan. Pilihan saya yang kedua, dia kata merancang untuk melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan keselamatan dalam negara. Dia tik nombor 2. Kemudian dah faham, dia kata minta tanda tangan di bawah. Saya pun tanda tangan. Okey, sekarang ni kejap lagi akan ada polis yang ambil kau bawa ke tempat ni lah. Ada tempat khas. Saya pun tak tahu tempat mana. Masa itulah bila dah dia cakap macam tu, kepala saya duk terbayang apa? Terbayang dengar ceramah-ceramah politik orang yang kena tahan dekat okay, dah bayang lah. Macam ni lah, mungkin macam ni lah tempatnya. Dan saya pun diambil. Masa ambil tu, masa itulah baru digari. Masa saya serah diri di Balai Polis Kajang, di Balai Polis Bandar Baru Wangi, dia ambil saya tanpa digari.
Sebab dia kata masa tu dia bahasakan diri kan abang, okay, abang tak garing kau sebab kau datang serah diri. Okey lah. Tapi selepas dapat surat yang saya ditahan di bawah SA tu, masa tu ada polis lain datang, kemudian dia bagi, okey, saya akan gari kamu dia kata. Dan dia pakaikan spek hitam. Spek hitam ni memang hitam betul lah, memang kita tak nampak lah. Supaya kita tak melihat destinasi mana, jalan mana apa semua. Masa tu lah saya diambil dan dibawa ke tempat yang saya tak tahu di mana. Masa nak sampai tu kita rasakan seolah-olah kita masuk dalam terowong. Lepas tu ada buka pintu kan, lepas tu keluar. Masa tu dah dia bawa saya keluar dan dengan spek hitam, dah buka spek apa semua gari. Masa tu dia check badan kita. Check badan kita, kena tanggal lah pakaian. Tanggal lah tu prosedur kan, nak check kalau ada benda luka ke apa kan. Dan masa tu lah dia berikan saya 2 pakaian berwarna biru, 1 kolej, sebiji sabun, bros gigi, ubat gigi saya tak ingat ada ke tak. Jadi dah ambil tu, ni pakai balik spek hitam. Masa tu lah dia arahkan saya untuk bergerak mengira langkah untuk sampai saya punya sel. Itu pengalaman pertama tu. Maknanya dia kata, okey, kau langkah 2 langkah ke depan. Kita tak nampak kan, kita ikut je lah apa yang kita dengar dekat telinga kita. Okey, sekarang ni pusing sebelah kanan, okay, kita pun pusing. Okey, langkah berapa? Tapi dalam masa dia tak cakap, okey, sekarang kau kira sendiri berapa langkah. Aku kata berhenti, tapi nanti kau kena ingat berapa langkah yang sampai kau nak kena berhenti tu. Sebab nanti dia akan bawa kita tu, nanti kita kena langkah sendiri. Jadi dah selesai, dah sampai kat depan bilik, baru buka spek apa semua, masuk bilik. Saya kata, oh inilah bilik aku. Bilik nak kena menginap malam ni kata. Dalam keadaan bilik yang tak berapa besar. Ada 2 pangkin kayu kiri kanan. Tidak ada tingkap. Yang ada blower angin dekat atas. Dan pintu tu pula adalah pintu yang tebal. Ada tingkap kecil yang untuk dia buka untuk menghulurkan makanan saja. Itulah bilik saya yang akan saya minat malam tu. Saya kata, Allah, ni pengalaman pertama ni, kita tak tahu, macam-macam rasa lah. Macam mana nak hadap ni, berapa hari kat dalam ni. Tak tahu lagi berapa hari. Dah sambil dia nak masuk tu, dia nak tinggalkan kita, saya tanyalah, ni nak panggil suasana pukul berapa pula tuan? Dia kata, kau tunggu je lah, nanti dia orang panggil. Saya duduk dalam tu. Tu yang kata, itulah orang kata malam pertama di dalam itulah di ISA lah malam pertama. Akhirnya dipanggil soal siasat. Setelah saya di soal siasat selama 24 jam tanpa henti. Ui, masa kena ISA tu? Ya. Kalau ikut kata dia lah, tak tahulah. Kata dia kalau ikutnya sebenarnya 2 hari 2 malam ni kita orang tak bagi tidur. Akan soal siasat, torture. Tapi disebabkan lepas 24 jam tu saya merayu lah. Saya minta, tuan, saya dah tak tahan lah. Sakit kepala, saya dah tak mampu nak. Dan memang tak mampu lah kan. Saya minta balik ke sel. Jadi dia atas nilaian diorang lah. Mungkin kita punya statement tu banyak membantu ke apa. Akhirnya saya dapat balik bilik. Sampai bilik saya tidur. Sakit kepala, tahan. Tu pengalaman di SA. Dah habis SA tu kena pula di pengalaman kedua penjara di Sungai Buloh. Reman di Sungai Buloh. Selepas dibebaskan SA tadi tu, ditahan di reman di Sungai Buloh. Tu pengalaman pertama masuk Sungai Buloh pula. Masa tu dah mula rasa takut pula. Ini penjara betul lah ni. Penjara betul. Kita takut apa? Nak bercampur dengan orang lain ni. Fikir dah macam-macam lah. Ini mesti ada gangster lah, apa, kes bunuh lah, apa semua. Tapi disebabkan kami masuk ni beramai-ramai, orang kata perasaan takut tu boleh dikongsi-kongsi lah kan, bersama kan. Dan itulah pertama kali saya dapat bertemu dengan kawan lain. Yang satu kes. Oh, yang tahun 2000 tu? Tak, yang masa kejadian di Bukit Jenalik tu kan, di atas bukit. Lepas kena tangkap, dah tak jumpa dah diorang. Tak jumpa. Dalam ISA pun tak nampak lagi diorang. Walaupun diorang ada kat sel-sel sebelah tu, tapi kita tak boleh nak sembang kan. Bila ke Sungai Buloh, itulah pertama kali jumpa sahabat-sahabat ni, kawan-kawan lain. Setelah sekian lama. Mulalah bersembang. Masa tu lah banyak cerita-cerita yang keluar. Kita, dia ni pun kena juga, dia pun tak tahu. Rupanya saya tak berkeseorangan. Maknanya yang kita tak tahu ni, yang kita masa tu kita memikirkan mungkin ada orang lain pun macam orang lain ni tahu nak buat ni. Rupanya ada yang lain-lain pun macam tu gak, macam kita gak. Rupanya memang pergi atas dasar kursus, rupanya tak tahu juga nak jadi peristiwa tu. Itulah jumpa kawan balik. Jadi perasaan bimbang tadi nak masuk penjara Sungai Buloh tu dah okey sikit lah. Walaupun nak masuk tu macam-macam, kata macam-macam fikir kan. Pun sama, diberikan 2 blanket.
Kemudian ada gayung, sabun, berus gigi. Berus giginya tu pun bukannya berus gigi kat luar yang panjang-panjang macam ni tu. Dia dah potong. Jadi pendek je lah. Sebab dia takut kita guna jadikan senjata kan. Jadi masuk di Sungai Buloh, kami duduk pada peringkat mulanya dipecah kepada 3 kumpulan. Saya duduk dekat, saya tak ingat blok apa. Duduk bilik tu, sebenarnya bilik tu boleh memuatkan 10 orang. Tapi dia masuk seorang-seorang. Kita seorang-seorang je dalam tu. Jadi luas lah, boleh berlari apa semua kan. Itulah pengalaman di Sungai Buloh. Maknanya masih tak bercampur dengan manduan. Okey lagi. Maknanya kita orang di pintu tu ada tulis perhatian khas. Maknanya diberi perhatian oleh pihak penjara supaya diorang ni lebih sikit lah ditengok kan, diperhatikan. Dan masih lagi tak bercampur dengan manduan lain. Jadi kalau time master kan, kiraan master tu kan, kita tak turun bawah. Kita orang duduk kat atas. Jadi dalam bilik je lah. Keluar bilik tapi duduk dekat bahagian koridor. Jadi tuan pegawai yang masuk dia akan kira naik atas, lepas tu dia turun balik bawah. Jadi yang lain tu kat bawah lah. Jadi selepas saya jatuh hukum, barulah masuk ke penjara Kajang. Dan di penjara Kajang masih lagi duduk seorang-seorang dan ada perhatian khas. Selepas 3 bulan baru bercampur dengan manduan lain. Baik, tuan-tuan, kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali bersama Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, salah seorang pengikut Al-Maunah yang dipenjarakan almost 6 tahun, 7 tahun jugalah akibat daripada peristiwa yang terjadi di Bukit Jenali itu. Baik, tadi Ustaz ada cerita macam mana Ustaz dah melalui tahanan sebagai tahanan ISA, kemudian tahanan reman, dan sekarang ni dah masuk penjara yang betul ni. Di mana tak? Kajang. Kajang. Cerita sikit tak pengalaman. Dia kalau ikut kisah di penjara Kajang ni banyak. Banyak kau cerita nak tu yang memang saya bukukan lah. Yang ni lah pengalaman tu. Ada lah dia tulis dalam buku ni. Ada dalam buku tulis. Okay. Cuma ada antara momen yang saya rasa memberi kesan pada diri saya adalah ketika tu ada satu keadaan di mana ada seorang pakcik. Dia kes dia 20 tahun. Dan masa tu dia jumpa saya dalam blok, masa tu kat dalam blok blok Fajar kot saya. Blok Fajar kalau ingat saya. Dia jumpa saya, dia kata, Khairul, pakcik nak masuk bilik Khairul boleh tak? Kata, kenapa cik? Pakcik ni nak dekat bebas. Naklah belajar sikit apa yang boleh sebelum bebas ni kan. Ngaji ke apa kan. Okeylah, tak apa, saya uruskan pakcik ni punya urusan. Saya jumpa ketua blok. Saya kata okey, ada orang nak masuk bilik saya. Jadi sebenarnya dalam penjara ni bilik yang selesanya dalam ruangan yang kecil tu, yang selesanya 3 orang. 4 orang okey lagi. Tapi ada sampai satu ketika sampai masuk 8 orang tu dah sesak sangat lah. Bilik tak berapa besar kan. Tapi bilik jadi hukuman macam saya hukuman lama. Jadi diorang akan beri keutamaan lah supaya ada sedikit keselesaan. Jadi bilik saya memang tetapkan saya nak 3 orang je. Jadi memang pegawai pun dah tahu dah, dia ni nak 3 orang je. Maknanya tak boleh nak ni lah. Orang lama lah, kira orang lama kan. Orang lama. 3 orang. Jadi masa tu pakcik tu nak masuk bilik saya, kebetulan dia nak masuk tu ada budak dalam bilik saya nak bebas. Di kes lain lah. Di kes lain. Kata okey lah cik, boleh lah budak ni bebas, pakcik masuk bilik saya. Okay? Jadi tu pakcik tu masuk bilik saya. Nak dijadikan cerita, pakcik ni rupanya dia ada orang kata hasrat terselindung, rupanya ada cerita lain nak masuk bilik kita tu. Okey. Jadi nak masuk bilik kita, akhirnya dah 2-3 hari, malam tu barulah dia cakap dia punya hasrat. Sebenarnya pakcik ni dia kata dengan saya, pakcik nak minta sesuatu daripada Khairul ni, dia kata. Apa dia pakcik ni? Pakcik nak ilmu pengasih. Saya kata, apalah pakcik ni ilmu pengasih? Iya betul pakcik nak ni, sungguh-sungguh minta ni. Apa saya cakap dia, saya ni tak ada amal apa benda pun. Ilmu pengasih ke apa semua tak ada. Jangan tipulah, dia kata.
Sebab dia kata, pakcik tengok engkau ni, ramai jemaah-jemaah ni senang dengan kau, dia kata. Mesti kau ni ada sesuatu, dia kata. Mesti kau ada amal ilmu sesuatu, dia kata. Saya cakap, pakcik betul pakcik, saya tak ada amal apa pun. Ilmu pengasih ke apa benda ke, saya memang tak ada amal apa. Kan? Pakcik memang tak ada. Tak percaya, dia kata. Tak percaya Allah. Kata, macam mana orang tua ni? Tak percaya kat kita. Okay. Saya pun kata, saya tak ada. Lepas tu dah selang 2-3 hari, dia tak puas hati juga dengan saya. Okey lah macam ni pakcik. Malam ni saya cakap dengan dia, selepas maghrib, saya akan cerita apa yang saya amalkan. Kalau ada di antara amalan saya tu, pakcik rasa tu amalan ilmu pengasih, ambil amalkan lah. Nak bagi puas hati kat dia. Nak sangat tahu. Nak sangat. Saya pun cerita lah, lepas subuh saya wirid apa, lepas tu saya baca surah apa, sampailah saya tidur balik. Dia tak puas hati juga. Tak nampak. Sebab kita amal bukan apa, zikir biasa. Ya, biasa je lah. Ayat Quran, surah-surah biasa je. Saya baca Yasin, baca Waqiah. Lepas tu dia tak puas hati juga. Kata apa? Pakcik, dah itu saya lagi. Takkan tak mesti ada benda yang dia selindung cakap macam. Mesti Khairul ni ada simpan satu tak bagi tahu. Kata tak nak bagi tahu apa, memang tak ada. Itulah amalan saya kata. Itulah amalan saya. Lepas tu saya fikir apa benda? Lepas tu saya tanya, sebenarnya apa yang pakcik nak dengan ilmu pengasih ni? Yang beria sangat nak kan? Masa tu lah baru dia luahkan perasaan dia. Dia kata, sebenarnya macam ni Khairul. Khairul pun tahu pakcik akan bebas lagi sebulan. Lagi sebulan ke sebulan 2, saya tak ingat itu. Keluarga pakcik semenjak kena kes tu, dia kata tak pernah datang melawat dia. Anak dia tak hiraukan dia. Adalah sekali Dia masuk kes apa? Kes 376. Rogol ke? Kes Rogol. Oh, okey. Jadi agak aib lah kan. Jadi bila kena kes tu, keluarga tak ambil hirau lah. Dia kata adalah juga sekali adik dia datang melawat. Lepas tu tak datang sampai nak bebas ni, tak datang. Akhirnya dia kata jadi tujuan nak ilmu pengasih ni supaya dapat pakcik amalkan, supaya menarik balik kembali keluarga dia datang balik pada dia. Itu tujuan dia. Barulah saya faham tujuan dia. Saya kata apa saya nak buat. Terus terang lah saya cakap, pakcik, saya tak ada ilmu pengasih pakcik. Saya cakap terus terang. Tapi masa tu saya terlintas di fikiran saya satu ayat Quran yang Allah kata, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Lepas tu saya cakap dengan pakcik tu, okey pakcik macam ni. Ada satu ayat Quran, saya cerita ayat Quran tu, Allah tu kasih kepada orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Saya cakap dengan pakcik pernah tak bertaubat? Dia kata tak pernah buat lagi. Surat taubat pun tak pernah lagi. Okey baik. Sekarang ni bina hubungan dengan Allah tu baikkan dulu, saya cakap dengan dia. Sebab apa? Mungkin disebabkan dosa kita yang dulu, kita tak nak lah sentuh sangat kan, kadang sensitif juga orang cerita pasal kes-kes dia kan. Kata mungkin dosa-dosa yang lama tu tak cukup. Kata tak cukup kuat pengampunan kita tu, kita kena sungguh-sungguh. Mana pakcik pun kata tak pernah buat solat tu nak taubat. Kata lepas ni buat. Bina balik hubungan dengan Allah kan. Bina balik dengan hubungan Allah dengan harapan apabila kita sudah cukup bertaubat dengan Allah Ta'ala, innallaha yuhibbu, Allah tu kasih pada orang yang bertaubat, dengan harapan apabila kita dah bertaubat, Allah akan campakkan rasa kasih itu pada keluarga pakcik ni. Saya cakap macam tu. Jadi pakcik penting dengan Tuhan dulu, settlekan dulu. Takut-takut sebab ni yang keluarga tu membenci apa semua kan. Okey, kalau macam tu pakcik nak buat apa, dia kata. Dia dah nampak minat. Dia kata okey pakcik buat begini, istighfar, lepas ni solat sunat taubat dan istighfar. Kemudian bersungguh-sungguh buat. Insaf balik di atas dosa kita yang lama kita dah buat ni. Kita orang kata taubat nasuha lah. Dia buat sungguh-sungguh. Nak dijadikan cerita, seminggu selepas tu tiba-tiba nombor dia meletup. Maksud nombor meletup tu apa? Ini istilah kat dalam ni, nombor meletup. Nombor ekor ke? Nombor meletup ni, nombor merduan ni panggil. Maknanya ada perjumpaan. Tak tahulah keluarga nak datang ke, siapa nak datang. Jadi bila nombor meletup dah kita cakap, nombor pakcik meletup ni, siapa nak datang ni? Dia dah ceria dah. Sebab dah lama keluarga tak datang ni, dia tertanya-tanya siapa datang nak ziarah dia ni. Pendekkan cerita, dia balik daripada tempat berjumpa, bawa ni banyak ni. Kan tempat jumpa boleh beli. Kan, beli makanan, beli kat kantin ni. Beli kantin. Wah, seronok. Muka dia memang sangat ceria. Dia kata depan jumpa-jumpa, saya pun excited nak tahu siapa yang datang jumpa. Dia kata alhamdulillah, kata adik dia datang jumpa dia.
Dah lama tak datang jumpa tu. Yang paling menggembirakan dia adalah anak dia nak datang jemput dia masa bebas. Saya cakap Alhamdulillah, ini mungkin petanda bahawa Allah mengampuni dosa pakcik. Jadi Allah telah campakkan rasa kasih sayang tu pada anak-anak pakcik ni. Jadi diorang teringat nak pergi jemput bapak dia kan. Saya kata kena buat sujud syukur lah macam ni. Alhamdulillah. Itulah satu momen saya sendiri, sebenarnya benda tu memberi kesan kepada saya. Sebab kita secara spontan memberikan cara untuk dia kan. Dia kata yang dia beria sangat nak ilmu pengasih, rupanya Allah Ta'ala tu dah campakkan rasa kasih pada keluarga dia disebabkan dia bertaubat tu tadi. Baik Allah, innallaha yuhibbut tawabin kan. Allah tu kasih kepada orang bertaubat kan. Jadi mungkin Allah tu dah rasa kasih pada sebab dia banyak bertaubat tu tadi, Allah campakkan rasa kasih tu pada keluarga. Alhamdulillah, bebas. Sebenarnya cerita tu panjang lagi. Saya nak cerita pun takut masa sebenarnya ada saya nukilkan dalam kisah tu. Sebenarnya pakcik ni dia nak bebas tu tertangguh kerana ada 6 rotan tak jalan. Ada hutang lagi. Ada hutang. Tak jalan disebabkan kerana dia ada darah tinggi masa nak apa? Nak sebat tu. Jadi rotan tu tertangguh 6 bulan tak jalan. Itu yang merisaukan dia masa dah nak bebas. Apabila pejabat rekod panggil, dia ingatkan dah settle lah. Konon-konon dia ingat burn lah. Mana boleh burn? Mana tu? 6 rotan hukuman tu tetap kena jalan. Tapi disebabkan kalau seandainya tidak dapat dilaksanakan, dia ada satu kaedah dia panggil ganti hukuman. Ganti penjara. Ya. Jadi kalau 6 rotan, biasanya satu rotan lebih kurang sebulan. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Ya, dia dah risaulah. Patut dia nak bebas, anak dia nak segi sambut apa semua, nak kena tangguh balik 6 bulan kan. Tu kalau ikut cerita tu, dia pun mengadu saya, macam mana nak buat ni, macam nak buat. Kita pun tak tahu nak buat macam mana dah ni, undang-undang macam mana kan. Jadi saya terfikir kata, saya pun fikir macam mana nak tolong kan. Kata macam ni lah pakcik, masa tu yang saya terlintas, saya kata kat dia, pakcik buat selawat. Banyakkan selawat. Habis buat selawat, selesai selawat, pakcik buat solat hajat. Katakan pakcik buat 100 kali, selesai buat solat hajat. Buatlah. Dia rupanya pakcik ni dia jenis dengar cakap kita, dia buat sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Semuanya atas izin Allah Ta'ala. Dia buat sungguh-sungguh. Kemudian dia dipanggil ke mahkamah. Lepas tu saya dah tak tahu cerita sebab apabila saya cakap dengan pakcik, seandainya apa sahaja keputusan, bila balik mahkamah nanti tolong beritahu masa tu orang yang tukang bawa ubat ni. Sebab dia balik mahkamah dia tak boleh masuk blok dah. Dia kena kuarantin di bilik asingan. Jadi bila balik bilik asingan, saya tak tahu apa perkembangan dia. Jadi saya kata, saya pesan dia tolong beri pesan dekat orang yang bawa ubat tu. Sebab orang yang bawa ubat tu akan pergi ke blok. Jadi saya akan dapat tahu berita daripada dia lah nanti. Akhirnya dia pergi mahkamah, dia balik. Orang bawa ubat tu balik, saya tanya, ada tak pakcik? Ada, saya lupa nama pakcik tu. Ada tak pakcik tu dah masuk asingan? Ada. Dia ada pesan apa-apa tak? Itulah. Dia kata kalau jumpa Khairul tolong pesan rotan dia dimasukkan. Maknanya balik ikut tarikh. Alhamdulillah rezeki dia. Lepas tu saya tak jumpa dah dia. Sampai sekarang. Kita tolak dulu cerita penjara ni. Semuanya boleh ada dalam buku ni. Ini satu benda lah Ustaz. Kita nak tahulah mengenai taksub. Taksub. Kita bercakap pasal taksub. Ramai masyarakat kita, terutama orang-orang Melayu kita ni, dia bila dia taksub lah dekat satu-satu pemimpin ataupun satu-satu kumpulan ni, dia macam jadi sampai fanatik lah. Sampai dah tak boleh tak ada dakwa-dakwi lagi lah, ikut membabi buta. Dan ini jugalah apa yang terjadi kesannya dalam Maunah. Betul tak Ustaz? Boleh Ustaz ulas sikit bab-bab tu? Baiklah, bila cerita tentang taksub ni kan, saya tak nafilah kalau katakan Cik Syaril kata apabila seseorang yang taksub kepada seseorang dan apa sahaja yang dia cakap dia setuju dan dia akan ikut. Itu sebenarnya atas faktor dia katakan apabila kita sudah meletakkan kepercayaan kepada dia sepenuhnya. Jadi apa yang dia sarankan dan dia beri arahan, pasti dia akan taat tanpa banyak bicara. Tapi sebenarnya dia ada satu proses. Dia sebenarnya melalui proses. Sebab proses taksub ni bukan begitu mudah seseorang untuk jadi taksub kepada seseorang. Sebab dia ada proses dia. Pertamanya adalah apabila kita meletakkan kepercayaan.
dia bermula dengan kepercayaan. Kalau tak ada kepercayaan, tidak boleh berlaku proses taksub tu. Kalau kita mengimbau sedikit kembali pengalaman saya di dalam Alam Maunah kan, dia sebenarnya bermula daripada okey baik sebelum saya nak cerita tu, kepercayaan yang kita letak kepada seseorang adalah berdasarkan kepada pengetahuan kita yang zero pasal benda tu. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan dalam sesuatu perkara, bila seseorang bercerita kepada kita, kita akan mudah percaya sebab kita tak ada pengetahuan tentang tu. Contoh analogi mudah yang boleh saya bagi, apabila kita berjumpa dengan doktor. Kita ada sakit. Kita jumpa dengan doktor. Jadi doktor pun atas kapasiti ilmu yang dia ada, kita tak ada, zero pasal ilmu kedoktoran ni memang tak ada. Jadi doktor kata, sakit kamu ni mungkin disebabkan ini dan dia pun cek lagi, dia cek okey. Ini sakit kamu ni mungkin penyakitnya, dia sebut nama penyakit pun, nama pun kita tak tahu kan. Dan obatnya kena makan begini dan mungkin akan ada proses kena scan lah apa semua. Kita akan ikut berdasarkan atas kepercayaan kita pada dia. Jadi apa yang dia sarankan kita follow tanpa banyak bicara, ikut. Sebab kita zero tentang ilmu tu. Sama juga apa yang berlaku dalam Maunah. Disebabkan kita dasarnya pada awalnya kita nak belajar tentang ilmu bertahan diri. Apabila ilmu yang dia nak ajarkan kepada kita tu benda yang baru dalam hidup kita ni, kita tak pernah tahu, dah tentu kita zero dalam hal tu. Jadi bila dia cerita tu, kita mudah percaya dan mudah mengikut sebab kita tak tahu dalam benda tu. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kita kata ilmu ni tak betul semua, kita dah tolak awal lah. Kan? Jadi ni proses pertama, dia katakan proses pengenalan. Proses pengenalan di antara yang mempengaruhi dan yang akan dipengaruhi tu, mestilah berlakunya proses pengenalan. Berjayanya proses pengenalan akan berlaku proses berikutnya. Apabila kita dah mula percaya, kita dah mula yakin dengan ilmu yang dia ada, jadi proses seterusnya telah ada proses saranan masuk tu. Proses saranan tak akan berjaya masuk kalau proses kepercayaan ni tak ada. Orang katakan nak suruh, okey, hari minggu ni kita akan ada proses latihan bersama dengan tentera. Kalau tak ada percaya awal, takkan kita kata nak latihan dengan tentera apa, dia ni siapa nak pergi deal dengan tentera. Tapi sebabkan kita dah mula percaya, kita trust dia, kita dah percaya sungguh-sungguh pada dia, masa itulah apa saja yang disarankan kita akan follow. Sebab ke atas kepercayaan kita. Itu proses taksub tu tadi, fanatik tu. Dan saya menarik apa saya nak katakan. Dia katakan dalam taksub ni, kalau katakan Qaradawi dia katakan apa? Tanda pelampau agama itu adalah taksub dengan pendapat tertentu dengan menidakkan pendapat orang lain. Ni yang berlaku. Apabila dia sudah percaya dengan seorang pemimpin yang dia ikut dan dia dah mula pendapat-pendapat yang keluar daripada mulut dia akan tolak dah pendapat orang lain. Kita akan ikut orang lain dah tak betul. Tu yang dia kata taksub ni sebenarnya, kalau kita ikut taksub ni dalam ada saya bacaan saya, taksub ni pun terbahagi kepada dua sebenarnya. Taksub hulu, taksub fiddin, taksub kepada agama, dan juga dia katakan taksub kepada individu. Taksub kepada agama ni mungkin tentang mazhab, kan? Dia ni taksub kepada mazhab tertentu dan dia menafikan mazhab lain. Itu bab yang taksub agama. Kalau tak taksub individu, orang individu tu dia pegang lah. Ni yang terjadi. Kalau saya dapat kongsikan satu peristiwa pengenalan saya, ada seorang lah. Ada seseorang masa dalam tahanan dulu. Dia ni pengikut dulu, ingat lagi kes Southern Bank dulu, ingat tak dulu? Ini kumpulan militan. Ya, kumpulan militan. Dan salah seorang saya kenal lah masa tu, saya kenal kat dalam tu, dia dan berjumpa. Rupanya dia orang ni bila dia pegang satu fatwa tu, dia pegang sungguh-sungguh tau atas pemimpin dia. Jadi bila pendapat orang lain dia tolak. Ni dia kata bahayanya apabila dia dah pegang sungguh-sungguh. Keras dia orang ni. Dia keras. Sebab bila kata seseorang yang taksub, dia akan menutup pintu tasamu. Pintu tasamu ni maksudnya pintu berlapang dada untuk menerima pendapat orang lain. Kerana dia takkan boleh terima pendapat orang lain. Itu yang berlaku dalam Maunah. Masa tu kalau ada orang kata Maunah tak betul, kita tak setuju. Sebab masa tu kita dah percaya dengan Amin kan. Jadi macam mana kelonggaran taksub tu berlaku dalam Maunah? Kalau ikut kata Zabidi,
apabila berlaku saja tragedi, barulah taksub tu terlerai. Kan, dia kata Zabidi lah. Tapi tak mustahil juga, ada benarnya. Kan, apabila terjadinya tragedi di Bukit Nyalalik, memang terlerai secara taksub tu. Sebab kita nampak banyak percanggahan. Contohnya percanggahan antaranya apabila dia mengatakan dia nak mengisytihar jihad dan bercanggah dengan apa yang dikatakan dulu. Dulu kata untuk persediaan untuk menghadapi musuh-musuh luar. Tapi rupanya dia isytihar, kita pula yang jadi musuh dalam negara. Tu maknanya kat situlah longgarnya pengaruh taksub tu ni yang pada dia lah. Saya tak nafikan di Bukit Jenalik terbahagi kepada dua golongan lah apabila dia isytiharkan jihad. Golongan pertama yang masih mengikut dia, yang masih menyokong dia, tapi golongan tu sudah jadi minoriti. Yang golongan kedua adalah golongan yang mula menolak dia, dah tak bersetuju dengan apa yang dia buat. Tapi dalam golongan kedua pula terbagi kepada dua golongan lagi. Banyak golongannya. Dua golongan lagi. Maknanya golongan yang dah menolak dia terbagi kepada dua ni, satu masih ada rasa nak betul ke dia buat ni? Betul ke dia buat ni? Sebab kita ada ikatan apa tau? Dia katakan ada satu ikatan bai'ah. Masa kami bai'ah dulu, dia kata, amin, kami taat pada ketua selagi ketua taat pada guru dan rasul. Jadi kat situ kata, amin ni buat betul ke tak buat? Kalau tak betul, dia dah tak taat pada Allah dan Rasul. Maknanya dia dah langgar perkara-perkara yang tak patutnya dia buat, dia langgar. Yang golongan yang saya bagi dua tadi, yang golongan menolak tu, yang dalam golongan menolak tu ada terbagi kedua, yang satu lagi ni totally tolak habis. Yang tolak habis ni biasanya golongan yang baru menyertai makmunah dalam sebulan, dalam seminggu. Jadi dia nampak memang beza terus lah. Jadi golongan yang menolak ni memang totally tolak. Golongan yang minoriti ni tadi masih menyokong. Yang merasakan bahawa Amin ni seorang pemimpin yang terpimpin oleh Rijalul Ghaib lah dikatakan. Maknanya ada wali-wali yang memimpin dia. Saya mengambil ukuran bahawa kalau betul lah dia ni terpimpin oleh wali-wali ghaib, kenapa perkara pembunuhan, mengapa perkara yang dikatakan menembak tempat ibadat orang agama lain, kenapa benda tu tidak dilarang oleh yang dipimpin, yang memimpin dia tu? Dan tentu itu melanggar syarak lah. Ya, betul. Kan? Kat situlah kita punya point kata dah tak betul lah ni. Tak betul. Jadi berbalik kepada tadi lah, taksub tu tadi. Jadi bahayanya taksub ni adalah jangan sebagai ingatan kita kepada orang lain lah. Jangan mudah meletakkan kepercayaan kepada seseorang. Lebih-lebih lagi kita zero tentang perkara yang dikatakan. Jadi kita kena merujuk dulu, belajar dulu kaitan supaya kita tak, apabila kita sudah letakkan kepercayaan kepada seseorang sepenuhnya, sebenarnya kita sedang meletakkan diri kita untuk dibuat sesuka hati oleh orang yang kita dah letakkan kepercayaan kita. Dia dah kontrol minda dan ni kita. Tu yang bahayanya. Okey Ustaz, diam tak diam kita dah 45 minit ke udara ni. Kita mungkin masuk ke soalan terakhir sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak tanya lebih-lebih sebab semua ni ada dalam buku ni. Kalau kita cerita semua, tak payahlah beli buku ni. So buku ni lebih komplit lah. Kalau nak tahu lebih detail pengalaman dalam penjara, pengalaman pahit ke manis ke, soal siasat ke apa-apa 1001 benda tu dalam buku ni lah. Al-Ma'unah Syahid itu mahal harganya. Harga berapa tadi Ustaz? RM40. Type kat Shopee. Ya, betul. Type aja Al-Ma'unah, keluarlah buku ni. Okey, inilah penulisnya iaitu Ustaz Khairul. Baik Ustaz, kita masuklah ke soalan terakhir ni Ustaz. Orang kata kebanyakan lah orang-orang kita ni, orang Islam ni bila masuk satu-satu kumpulan pejuang tu kerana nak mati syahid. Nak pergi Syria nak mati syahid, nak masuk Al-Ma'unah nak mati syahid semua sebab syahid konsep syahid tu Ustaz. Silakan Ustaz. Tarikan perkataan syahid. Syahid tu mahal tu. Apabila membicarakan tentang syahid, tak boleh dipisahkan tentang jihad. Seolah-olah syahid dan jihad ni satu benda yang berganding, tak boleh dipisahkan. Jadi bila kata syahid, dah tentu nak kena berjihad. Jadi perkataan jihad tu sendiri, gambaran yang kita orang biasa pun bila sebut jihad, orang akan nampak angkat senjata. Itu yang orang nampak.
Tapi padahal konsep jihad tu luas. Ya. Jihad dalam perniagaan. Jihad tu pecah. Jadi kita ni bila sebut jihad je, angkat senjata lah. Terbayang M16 lah. Yang nak dapatkan syahid ni mesti angkat senjata lah dengan jihad. Jadi sehingga kan syahid tu sendiri, dia punya perkataan syahid tu sangat, kalau ikutkan sangat mulia lah. Kan? Sebab orang yang mati syahid ni ganjarannya Allah Ta'ala beri. Yang mati syahid ni, dia mati tu sebenarnya tidak mati. Allah berikan dia satu kehidupan yang sangat istimewa di alam sana lah. Kan? Sehingga kan Puteri Abu Bakar Siddiq ada satu kalimah yang dikeluarkan disebabkan syahid ni sesuatu istimewa. Dia kata ish kariman au mut syahidan. Ini pun dah jadi lagu dah. Dalam lagu-lagu nasyid Arab pun ada kalimah ni. Dia kata hidup mulia mati syahid. Nak menunjukkan syahid ni sesuatu yang memang kalau orang yang betul-betul beriman memang nak mengimpikan mati syahid tu tadi. Jadi inilah benda sebenarnya kalau sesetengah kumpulan gerakan-gerakan ataupun nak mengumpulkan pengikut, selalunya benda ni yang dimainkan. Jadi perkataan ni kalau kita yalah kita ni orang biasa mudah terpengaruh. Kan? Nak syahid ni dengan ganjaran, berbagai macam ganjaran, dan kalau nak dapat syahid tak ada jalan lain, kena pergi berperang, jihad. Jadi beberapa kumpulan-kumpulan kecil yang misinya untuk mendapatkan orang kata jalan ke syurga, jalan singkat lah sebenarnya. Jalan singkat ke jalan syurga. Singkat ke syurga kan. Maknanya inilah jalannya, inilah kumpulan yang sepatutnya kita sertai. Tapi maknanya kita kena berhati-hati. Sebab tak semua kumpulan yang bermatlamatkan untuk mati syahid dengan jalan jihad ni betul jalannya. Sebab dia ada, orang kata kita kena banyak merujuk dengan ulama, dengan tuan-tuan guru supaya kita tidak tersilap langkah termasuk kumpulan-kumpulan yang ekstrim. Padahal banyak kumpulan yang ekstrim, padahal benda yang contoh saya tak nak ambil jauh, Maunah sendiri memanglah pada awalnya cantik perjalanannya. Memang elok kita nak berjihad tu memang perlukan persiapan dengan beberapa persiapan yang telah saya ceritakan tadilah. Dan memang memang saya pun bercita-cita dah sampai satu tahap memang kita bercita-cita untuk syahid. Kan? Tapi disebabkan pentas yang saya pilih salah. Jadi tak dapatlah dia katakan syahid tu tadi sebab jalan tu salah. Jalan tu tidak menepati akan syariat. Berapa banyak apa ni dalam situasi kalau kita tengok balik peristiwa kejadian Bukit Jenalik tu banyak benda-benda yang tak kenanya. Kan? Sehingga kan ini cerita ni sikitlah. Apabila saya berkongsi kat medsos ada kata-kata konon orang tak puas hati. Maunah ni memang tak betul. Maunah ni gini-gini. Ini nak bunuh orang tak suka hati dia. Kadang kita terasa sebab kita tak buat. Dia menuduh kumpulan itu. Sebenarnya saya jawab balik, saya kata pembunuhan tu, orang yang membunuh tu telah diadili dan dihukum gantung dah. Kenapa kamu menghukum semua sekali seolah-olah semua yang buat? Saya nak ambil cerita ni lah, mudah, analogi mudah lah. Apa yang berlaku kepada ni artis Kamal Adli dulu. Kamal Adli masa dia pergi Singapura kan. Oh, yang kena pukul tu. Kena pukul kan, ada darah kan. Sampai orang kata orang Singapura ni jahat. Orang Singapura jahat. Saya pun terasa juga mak saya orang Singapura. Gerik sikit. Kita pun terasa. Maknanya dia tak sepatutnya buat satu statement yang begitu. Yang buat tu seorang. Maknanya orang tu lah yang tak kenanya. Kenapa dihukumkan semua orang tu yang tak betul? Sama juga Maunah. Kenapa dihukumkan Maunah ni? Budak Maunah semua jahat. Padahal yang buat seorang dua. Jadi kita sebagai orang kata yang terlibat secara tak langsung dalam peristiwa itu pun terasa jugalah. Padahal kita tak setuju dengan apa yang berlaku kan. Baik, bila kata syahid ni makna berbalik kepada cerita tadi, nak dapatkan syahid, nak tak nak memanglah kena menuntut ilmu lah. Kena belajar dengan guru-guru yang betul lah, yang bertauliah, pergi kuliah. Maknanya kita tahu perjalanan untuk mendapatkan syahid dengan jalan jihad tu tadi bukan begitu mudah. Betul. Sebab jihad tu sendiri macam-macam, macam Cik Syaril sebut tadi. Ada jihad ekonomi, ada jihad pelajaran, macam-macam, banyak dia punya luas. Kita bila sebut jihad yang kita nampak angkat senjata. Jadi ni satu konsep yang salah. Kan? Tu yang saya letakkan nama buku tu Syahid tu Mahal Harganya. Disebabkan apabila saya terpenjara, Allah tu beri pengajaran kepada saya bahawa kau nak dapat syahid bukan senang. Bukan senang nak dapat syahid. Sebab orang yang syahid ni Allah beli jiwa dia.
Bila Allah beli jiwa tu, Allah tu nak bayar dengan syurga, dia nak beli jiwa tu jiwa yang mahal. Kalau jiwa yang tak berkualiti, Allah tak nak beli. Ya. Lepas tu yang saya kata saya masuk penjara, saya sedar bahawa diri saya sangat tak berkualiti. Sebab tu Allah jadikan peristiwa ni supaya saya banyak belajar balik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi lebih 45 minit kita bersama dengan Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, salah seorang pengikut Al-Maunah yang pernah dipenjarakan almost 7 years disebabkan, betul Ustaz? 7 tahun dan 6 tahun. Lebih kurang 7 tahun. Lebih kurang lah Kalau tepatnya 6 tahun 8 bulan. Ya, kalau nak tahu pengalaman kisah suka duka Ustaz Khairul Arifin, jangan lupa untuk mendapatkan buku ni, Al-Maunah Syahid Itu Mahal Harganya, di Shopee. Anda type saja dengan harga RM40. Sementara stok masih ada. So bagi saya ini adalah satu khazanah berharga kerana kita akan mendapat story itu, cerita daripada sumber A. Sumber utama, sumber primary, bukan sumber sekunder. Baik, terima kasih Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.